Saudara, tahun 2022 menyaksikan peristiwa penting yang memperkukuh kedudukan Asia sebagai benua yang berpengaruh di dunia. Pada masa yang sama, ia mengharungi pelbagai cabaran termasuk pandemik COVID-19 yang menguji daya bingkas penduduknya. Berita Mediacorp memilih 3 peristiwa penting yang berlaku di Asia sepanjang 2022. Tokoh politik Anwar Ibrahim dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Penantiannya selama lebih 2 dekad berakhir pada 24 November. Religious belief di bawah pentadbiran saya dan satu saya sebagai Perdana Menteri, saya tidak akan bertolak ansur sama sekali dengan rasuah dan penyalahgunaan. Perhatian kini tertumpu kepada bagaimana Anwar Ibrahim menerajui pemerintahan campuran, memperbaiki ekonomi dan memenuhi janji reformasi yang beliau laungkan sejak lebih 2 dekad. Reformasi. Buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, keputusan PRU ke-15 Malaysia berakhir dengan parlimen tergantung. Tiada mana-mana pihak yang meraih majoriti mudah 112 kerusi untuk membentuk kerajaan. Yang lebih membimbangkan, keputusan pilihan raya tersebut mencerminkan perpecahan dalam masyarakat Malaysia antara yang mahukan kerajaan berbilang kaum dan agama pimpinan Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional yang lebih mengutamakan ras dan agama. Yang di Pertuan Agong Malaysia turun tangan supaya kemelut politik ini tidak berpanjangan. Anwar Ibrahim dititah membentuk kerajaan perpaduan. Untuk memperkuat majoriti parlimen, Anwar Ibrahim merangkul Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Warisan untuk bersama Pakatan Harapan. Beliau juga merangkul Barisan Nasional pimpinan Ahmad Zahid Hamidi. Lebih mengejutkan, Anwar melantik Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Beliau masih berdepan dengan 47 kes mahkamah termasuk rasuah. Masa depan politik Zahid Hamidi belum terjamin. Beliau juga harus berdepan dengan pemilihan dalam Parti UMNO pada 2023. Suara lantang menolak kepimpinan beliau sudah kedengaran setelah BN yang diterajui UMNO kalah teruk dalam PRU 15. Jalan mencapai kestabilan politik di Malaysia masih berliku. Presiden Xi Jinping memperteguh kedudukannya sebagai pemimpin China. Beliau dipilih sebagai Setiausaha Agung Parti Komunis China CCP untuk 5 tahun lagi melampaui had 2 penggal sebelum ini. Presiden Xi menjadi pemimpin China paling berpengaruh selepas Mao Zedong, pengasas Parti Komunis China. Perlantikan semula Presiden Xi juga petanda jelas China memperkukuh kedudukannya sebagai adikuasa dunia. Pertentangan strategik dengan Amerika Syarikat akan lebih tajam dan dirasakan di seluruh dunia. Di dalam negeri, Presiden Xi akan terus memperjuangkan sosialisme dengan ciri-ciri Cina yang beliau perhalusi. Ia menjadi alternatif kepada sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang diperjuang dan didakwahkan oleh Amerika Syarikat. Sedang China memperkukuh kedudukannya di arena antarabangsa, timbul pula cabaran di dalam negeri. Tunjuk perasaan menentang sekatan-sekatan COVID-19 tercetus di beberapa tempat. Rakyat China resah dengan dasar sifar COVID pemerintah yang mengakibatkan ekonomi rakyat terpukul parah. Inilah kali pertama sejak insiden Tiananmen pada 1989 tunjuk perasaan anti pemerintah pada skala ini terjadi.
Beijing bertindak segera melonggarkan sekatan COVID-19 di seluruh negara, petanda pemerintahan Presiden Xi yang lebih lunak. Namun timbul pula masalah baru. Sistem kesihatan China belum bersedia untuk menanggapi merebaknya semula virus COVID-19 di kalangan penduduknya. Pandemik yang dikatakan bermula di China nampaknya belum berakhir. Dunia memantau dengan kesiagaan. Wajah kesengsaraan 2022 bukan hanya terukir akibat pandemik COVID-19. Bencana alam. Banjir besar akibat hujan musim tengkujuh menenggelamkan sepertiga Pakistan. 33 juta penduduk menjadi mangsa, 1,500 orang maut. Di negara jirannya, India, gelombang haba pula melanda. Sekurang-kurangnya 25 orang maut akibat cuaca terik ini. Bencana alam begini sekali lagi mengingatkan umat manusia bahawa krisis iklim sudah berada di depan mata. Usaha jagat bersama perlu bermula tanpa lengah. Distinguished delegates. Sidang Puncak Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP27 di Mesir sekali lagi mengumandangkan amaran. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. COP27 bersetuju menyediakan dana untuk negara-negara rentan iklim. Namun iklim tidak boleh dipersalahkan untuk semua bencana alam. Malaysia, tanah runtuh di sebuah tapak perkhemahan meragut 31 jiwa yang sedang lena tidur pada dini hari. Persoalannya, apa penyebab utama tanah runtuh di lereng bukit? Perlakuan manusia sering dituding menjadi punca, namun fenomena alam juga memainkan peranan utama. Gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat menelan 600 jiwa. Lebih 36,000 orang kehilangan tempat tinggal. Ini merupakan gempa bumi paling buruk yang melanda Indonesia sejak Sulawesi pada 2018. Hakikatnya, gempa bumi dan Indonesia tidak dapat dipisahkan. Negara 17,000 pulau ini duduk dalam lingkaran api Pasifik yang mempertemukan 3 limping tektonik dunia. Dalam laporan seterusnya, saudara, ayo kita singkap antara detik-detik penting lain yang berlaku di Asia sepanjang 2022. Untuk itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang. Berarti RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Kemudian atas dasar bagus menugaskan komisi. Mari kita lawan-lawan bahasa rakyat, memasukkan rakyat ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Hendakkan dihina harkat martabatnya dengan Bangsa